Semua yang baru join, so sampai daripada follower saya, follower Inspire Sector, follower Hikmah Azim dan juga follower Fatih Nabiah. Mana ni kita borak-borak santai saja. Kita buat sikit-sikit warna, kita buat sikit-sikit berkenaan dengan mental ataupun thought of depression sedikit. Sebab apa kalau tengok boleh kata kalau si awak yang tengah tengok ataupun panel saya ni boleh boleh buka dekat Google, search je kes bunuh diri hari ini. Memang ada tajuk hari ini tu. Memang ada. Si ada lain? Tidak ada lain. Kentut. Kentut? Yes. Memang ada. Kalau sebelum ni awak boleh search kat Google kes bunuh diri di negeri mana, so dia memang ada. Ataupun kes bunuh diri tahun berapa. Tapi hari ini kalau awak boleh search kes bunuh diri hari ini pun ada. Boleh kata berkala lah, setiap hari mungkin ada, ataupun setiap 2 hari mesti ada. Tadi sebelum saya start live ni, saya sempat tengok kejap tadi kadar peratusan bunuh diri di negara Malaysia daripada Oktober 2019 sampai start live ni, saya sempat tengok 2018 lebih ke 18%, lebih ke 100 lebih something lah, tak apa 200. Tapi kalau tengok pada hari ni menaik daripada 18 tu ke 22%, ke 20% macam tu. So bertambah. Dan kalau ikut rekod Pulau Pinang hari ni, 2 hari lepas mencatat 53 kematian bunuh diri disebabkan pandemik ataupun bermula daripada tahun 2021 ni. Mungkin sikit kan, gila-gila. Boleh kata setiap bulan tu lebih kurang 10 orang meninggal kalau awak tengok lah, kalau boleh baca. Jadi hari ni dengan asbab tu lah saya ada bicara dengan Azim berkenaan dengan ni. So kalau kita buat borak-borak gini, okey lah. Azim kata, Jim, kita borak-borak boleh je Din, tapi takut lipat banyak. So saya minta untuk sahabat-sahabat saya perkenalkan diri. Untuk nama semua sahabat-sahabat saya ni semua kaunselor. Semua kaunselor. Yang perempuan ni nanti dia kenalkan diri nanti. Saya lain. Yang perempuan ni. Boleh. Boleh je lah. Boleh. Baik. Nama gue. Wish. Kan kita orang nak kek polis tadi kejut gue. Nama gue Ahmad Izrin Zakaria. Aku berasal dari Kota Baru, Kelantan, dan juga sekarang berkhidmat sebagai guru kaunseling di Sekolah Bersama Hikmah dan menetap di Kota Baru. So sekarang kalau tanya aku buat apa, aku still go on dengan PDPR lah. Itu aku. Dan silakan baju biru. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama aku Amirul Syafiq. Sebab apa guna IG Inspire Sector, aku merupakan ESCO media bagi alumni Inspire Sector. Dan sekarang ni bekerja di bahagian pemasaran di sebuah syarikat kosmetik lah. So bila cakap pasal counselling, saya teringat, boleh lah kongsi sikit kan? Boleh. Aku teringat bos aku cakap walaupun kita dicampakkan bahagian marketing ataupun pemasaran, tapi it's all about psikologi. Kita tetap akan belajar psikologi, kita akan tetap cara nak influence orang dan sebagainya, dan counselling. So counselling dan juga marketing tu rasa macam tak jauh beza pun sebenarnya. So itulah pengenalan sikit bagi saya. Thank you Birul. Untuk Azim dinasihatkan supaya jangan main filter kalau tak nak video anda. Okey. Silakan. Si baju oren ni kaki pendaki ni. Kalau tengok kaki Tengok dia, baju pun tahu. kalau tengok kaki dia pun dah boleh nampak memang dia ni memang hikers tegar. Silakan. Aurat.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mazhar Bikiruddin. Merupakan kaunselor dan sekarang berkhidmat di Perkeso di unit psikologi. Itu saya. Wow. Berkesur kat unit psikologi aja. Ya betul. Ke unit psikologi kat Perkeso? Ni sekarang ni tengah buat live kat mana je? Macam mana? Sekarang tengah buat live kat mana? Tengah buat live. Sekarang ni dekat sekarang live kat mana? Oh, okey, sekarang ada kat rumah. Ada kat rumah. Weh, dia punya umum dia. follower saya tak tahu rumah awak kat mana je. Je. So sekarang saya bahagian ahli perkama juga, which is Persatuan Kaunseling Kebangsaan Malaysia. Dan saya menetap di Kajang lah. Ada di Kajang. I see. Thank you Ajin. Yes, the ones satu-satunya girls from tonight. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua followers keempat-empat panel. Panel. Okay. Tak adalah, Sampaikan. malam ni kita borak-borak je kan. Okay. Nama saya Fatin. Korang sebut nama ke? Mesti. Okey. Saya nervous ni sebab first time live. Terus Astagfirullahaladzim. Oh, Fatih. Okay. Nama saya Fatin. Okay. Sekarang saya bekerja sebagai pegawai psikologi bahagian alumni di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, KL. Itu je. Sekarang work from home. Jadi tinggal kat rumah family lah sebab seorang kan kat rumah sewa, so kita balik rumah family. Gitu. Terima guys, yang baru masuk, Assalamualaikum, hai, semoga sihat di sana. Dan jangan lupa klik dekat atas nama tu. You tekan klik and then kau list empat orang ni. Jangan lupa follow. Tambah Ada followers. orang live. Siapa ni? Boleh masuk lagi ke empat? Dia boleh masuk lagi ke sama empat orang je? Siapa? Entah. Cuba lah. Apa saya masukkan? Boleh lagi. Boleh ke? Sebab ada button tu. Benda Ajim yang keluar. Line Dia dia kot. korbankan seorang. Dia pakai Ajim Boleh pertama. masuk Sorry. ni? Oh, pakai Boleh. je kamar. Welcome Iqmal Ajim. Nampak. Sempat switch account dia. Apa khabar? Line okey tak tu dia? Buffering. Belum. Mantap semua. Okey, untuk makluman, kalau anda kata nak ajukan soalan, disarankan untuk gunakan function question tu, bukan komen. Sebab kami takut komen, bila masuk dia naik ke atas. So bila guna fungsi question, Julian nampak kan fungsi question kan? Nampak. Bila Julian selaku host, dia akan nampak soalan tu dan dia boleh pin. Dan kita boleh nampak semua soalan tu. Yes. So kalau ada apa-apa soalan, disarankan untuk gunakan fungsi question instead of comment. Sebab kami takut kalau komen anda naik atas, kami susah nak kejar. Dan benda tu akan hilang bila ramai yang masuk. Sebab sekarang pun ada 25 orang kan. So boleh gunakan question lah. Kalau ada soalan apa-apa berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan malam ni. Alright. You guys yang baru masuk, sekali lagi aku terangkan, kami empat-empat ni kawan-kawan saya, bersama kawan-kawan saya ni semua kaunselor. Ada yang kaunselor sepenuh masa, ada kaunselor separuh masa dan ada juga kaunselor sepenuh hati. Dan dan aku meraihkan siapa yang join, terima kasih semua. So malam ni kita nak borak-borak sikit, kita nak bual-bual sikit berkaitan dengan isu mental health ataupun part of mental health tu depression. Yang tengah menggila sekarang ni. Dia macam COVID tak nampak tapi ada. Yes, that mental health. Dan Nak membunuh. pergi hospital and then so untuk malam ni sedikit apa yang sahabat-sahabat kaunselor aku ni boleh share. Wow. Kajar kaunselor Princess. Hai Katika Lee. Oh, dari jauh. Thank you. Dari jauh. Aku berlari. Ding. Yo. Cuba
cuba try tekan question tu. Ada tak soalan kat situ? Oh, ada. Ada number one. Ada satu kan. Ada satu tu. So kau seorang je yang boleh naikkan soalan tu banding kita orang. So tapi kita boleh nampak soalan tu. Cuma kau boleh naikkan supaya dia tahu yang soalan tu kita tengah jawab. Oh, kiranya aku baca lah benda tu. Kau tekan benda tu. Cuba try tekan. So kita orang akan keluar soalan tu dekat, nampak tak? So tengah Q&A lah. So pulang pada Judin lah. Kita ni tidak bawah marah. Tak apa, masing-masing first time. Soalan pertama. Soalan pertama pun dah seram tu. Wih, betul. Kita dah start buka topik dari soalan yang Tasha Latif, kenalan saya. Boleh bagi pencerahan sikit tak apa yang psikiatris akan buat untuk asal UTL ni, untuk first appointment. Baik. Apa ini forum ke? Aku nak tak ni. Terkejut. Baik. Kalau sedikit pencerahan setakat apa yang aku tahu lah, setakat apa yang aku tahu, nanti korang kalau tahu nanti boleh share secara detail apa yang aku tahu setakat ni. Kalau dia tengok pada cases tu, kalau cases tu daripada refer, which means pegawai psikologi mana-mana yang refer ataupun kaunselor yang refer, so pihak jabatan psikiatris akan refer pada kita tu. Dia akan tengoklah kita punya report ke macam mana. So kaunselor ataupun pegawai psikologi memang kena sediakan file report session dengan klien tu. Itu maksudnya doktor dekat sana dia akan keep in touch juga dengan kita macam mana. Okey. Rawatan yang pertama kalau sampai dekat doktor tu, doktor akan adalah psikiatris. By the way, psikiatris dengan kaunselor dia lain. Psikiatris dengan pegawai psikologi lain. So itu satu skop yang berbeza. So kalau pegawai psikologi kita tak ada hak, ataupun pegawai psikologi dan kaunselor kita tak ada hak untuk menentukan dia orang ni ada pesakit ni, ada penyakit ni. Cuma apa yang kita boleh faham daripada apa yang kita orang pernah belajar dan apa yang kita lalui sebagai kaunselor ni, depends pada orang kata tengok simptom-simptom yang ada. So antaranya kita boleh tengok daripada result DAS dan juga result dan lainnya, ujian psikometrik lain. So apa yang kita boleh tengok daripada tu, itu yang kita akan refer pada sana. So kat sana pun ada juga proses-proses dia. So kalau nak tahu proses jabatan psikiatris tu, wallahualam, memang aku tak tahu. Mungkin someone respond. Okay, saya tambah sikit lah mungkin kalau ada sesiapa yang ada isu apa-apa je isu yang melibatkan kesihatan mental, mungkin pihak pertama yang kalian boleh jumpa adalah kaunselor lah. Sebab kaunselor ni kita akan bantu dari segi pemikiran, sebab ialah pemikiran yang akan affect kita punya kelakuan, emotion semua tu kan. So bila sesiapa yang jumpa kaunselor akan kalau dia nampak orang klien tu ada simptom kesihatan mental, dia akan kaunselor tu akan bagi buat ujian DAS. Ujian DAS ni depression, anxiety, stress scale. Itu perkara pertama yang kaunselor akan buat, sebab saja dia nampak klien tu ada kesihatan mental punya simptom. And then kalau result DAS tu menunjukkan dia punya kemurungan dan juga depression kemurungan lah. Kemurungan tu tinggi, severe, dekat borang tu akan tulis severe lah, ataupun sangat teruk. Terus kaunselor akan refer kepada pakar psikiatris. Betul lah macam yang saudara Judin cakap tadi, dia akan melibatkan dia akan melibatkan report daripada DAS tu daripada kaunselor lah. Kaunselor akan refer kepada pakar psikiatris. Apa-apa je yang klien cerita, luahkan dekat kaunselor. Kalau macam tu lah, kalau ada simptom-simptom kesihatan mental, memang itulah yang dia akan refer kepada pakar psikiatris. Sama juga apa yang pakar psikiatris akan buat tu, wallahualam. Sebab kami kaunselor dan bukan pakar psikiatris. Okey, siapa nak menambah?
Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Wah, Sebagai kaunselor, macam mana kita nak tahu yang kita ni tak ada apa-apa masalah melibatkan mental? Sebab kadang-kadang kaunselor pun ada masalah tersendiri. Azim? Soalan yang menarik mengenai dengan kaunselor, macam mana nak tahu keadaan dia ni ada masalah mental atau tak. Sebenarnya kalau anda semua nak tahu, kaunselor pun kadang-kadang dia akan buat sesi dengan kaunselor juga. Sebab apa, yang mana kita tahu manusia ni tak akan lari daripada masalah dan manusia ni tak akan lari dengan bermasyarakat. Biasanya kaunselor ni automatically once bila kita dah rasa macam tak apa-apa sedap, dah tak apa nak rasa nak okey, kita tahu, kita sendiri tahu condition badan kita macam mana, which is mental kita macam mana, action kita macam mana, pemikiran kita macam mana. Once kalau kita punya pemikiran sekali benda tu dah tak sama dengan Allah, dah apa tak follow apa yang kita buat dalam ni. Okey, kau kan betul slow. Okey, mana kata memang kalau tidak, memang kaunselor ni kadang-kadang kita tak boleh fikir yang kaunselor adalah always tak ada masalah, tak boleh. Okey, kaunselor pun akan rujuk dengan kaunselor juga. Macam kita juga, macam kita keluar pada job scope pada kaunselor, kita jadikan kita ni as a bapa, kita jadikan kita bapa kan. Anak kita mesti ada masalah dan kita pun ada masalah dan kita akan ngadu kepada mungkin isteri kita atau tok guru kita, macam itulah apa yang saya boleh bagi tahu dekat Syafiqah Jasli ya. Okey, kalau tanya macam mana nak tahu, antaranya korang boleh self-check sendiri balik. Yang pertama, boleh tengok jadual tidur. So kalau jadual tidur tu terganggu, check balik tu. Yang kedua, waktu makan. Sebab ada orang dia memang maintain dia punya timing makan dia. So kalau timing makan tu dah lari, cuba check balik. Hai kawan-kawan sekelas pun kaunselor juga kejima. Tadi aku dah ajak dia kata mengantuk tau. Kuat. And then selain daripada makan, tidur, yang ketiga korang boleh check korang punya heart rate. Selalu cepat, anxious ke ataupun mudah sangat berdebar ke, ataupun kalau tengok benda-benda, orang kata tengok filem-filem yang selalu kita tengok, tapi bila kita tengok benda tu dia jadi berdebar tak tentu arah. Tangan dia boleh shaking ke, so benda tu nak tengok juga. So itu kalau kata kaunselor, dia mesti ada juga benda tu. Cuma tengok macam mana dia control benda tu. And kami kaunselor pun kita ada juga kawan-kawan yang boleh tolong. So kami tak ada dah untuk menyimpan semua tu. Kalau kita tahu, kalau lagi kita simpan, dia macam tabung tau. Tabung mesti kalau kau letak duit isi 20 sen, lama-lama dia makin penuh kan. Sama juga ada masalah kau. Kalau kau simpan sikit-sikit, lama-lama jadi penuh. Dah jadi penuh tu, tengok. Kalau dia pecah, itu masalah. Tapi kalau korang buka bawah tu, ambil sikit-sikit, itu lagi membantu. Lagi orang kata makin better lah korang punya orang kata macam mana, pengurusan konflik tu sendiri. Baik. Aku tak balik isu sekarang. Tadi aku tengok dekat sebelum sempat kita buat live tadi, sempatlah tengok kadar peratusan naik sebanyak 20% di Malaysia. Hari ni kita digembar-gembarkan dengan isu modi dekat jejak balapong tu kan. Sebenarnya area tu lah aku lalu saya. Betul. Asal tempat ni kan? Ni macam familiar sangat. So kita macam seram kan. And then isu modi ni bukanlah satu orang kata kena bunuh itu akan mendapat pengadilan daripada mahkamah dan sebagainya lah. Tapi kalau bunuh diri, efek dia pada keluarga mangsa ni. So nak menanggung. So janganlah sekali-kali fikirlah bunuh diri ni satu jalan yang paling mudah untuk
memecahkan duit daripada tabung tu tadi. Sebenarnya banyak salah. By the way, isu depression, bunuh diri ni tak sepenuhnya ada kaitan dengan iman. So kalau kau bunuh diri, kau tak ada iman lah. Lepas tu, kalau Cina tu, memang dia tak beriman pun, dia boleh bunuh diri. So kau nak jawab apa? So ada je orang yang hafal Quran ke, yang semayang selalu ke. Cuma adalah something yang tadi, macam tadi, duit tadi, kalau kau simpan banyak-banyak, makin lama makin penuh. So ada pengurusan masalah tu, dia tak open play. So soalan aku nak tanya lah, mungkin Mirul kot boleh jawab. Mungkin mesti aku tahu dia boleh jawab ni. Kenapa orang kata apa yang sebab utama isu-isu bunuh diri ni? Sebab kalau sekali fikir ni gila sebenarnya. Tak pernah lah sekali aku nak bunuh diri ni sebab aku ni tak ada apa-apa. Maksudnya aku tak pernah terfikir pun yang aku akan niat ada keinginan nak bunuh diri tu. So mungkin boleh respon. Mirul, silakan. Okay, aku terbaca satu komen Syahid_Nordin. Saya banyak kali juga fikir nak end life sebab finance. So macam Judin cakap, ianya berkaitan apa sebab sebenarnya, bukan sahaja orang luar, tapi mungkin kadang kita yang normal ni, yang mungkin korang tengok macam kita orang ni macam tak ada masalah, macam tadi ada soalan apa, macam mana nak identify diri kita ada masalah ke tak, even kaunselor pun ada masalah kan. Benda ni sama je macam kita jumpa doktor. Kami ni kaunselor adalah doktor bagi mental anda, doktor bagi apa orang kata, mungkin dalaman anda. Doktor mungkin menilai fizikal dan sebagainya sebenarnya, tapi adakah kita boleh cakap doktor tu akan bebas daripada sebarang penyakit? Begitu juga kita boleh anggap sebagai kaunselor ni sebenarnya. So bila cakap sebab, aku teringat yang tahun lepas aku ada up satu tweet dekat Twitter lah, dan tweet tu memang ni lah, trending lah, sebab time tu aku highlightkan pasal kita punya junior kita lah yang terperangkap hampir lama juga masa tu dekat IPT, dekat kolej kediaman diorang kan, sampai ada yang keluar nak bunuh diri dan sebagainya, dan nak cederakan diri dan sebagainya. So takkan nak cakap macam Judin cakap, orang yang tak iman apa benda semua, orang yang sedangkan diorang tu berpelajaran tinggi lah kalau dah masuk IPT kan, dah masuk universiti yang confirm lah diorang boleh fikir mana yang baik mana yang buruk. Lagi kalau dalam Islam cakap, diorang dah mumayyiz dah boleh fikir mana satu yang baik, mana satu yang buruk. So ini as for me lah, bagi aku, kebanyakan orang punca bunuh diri ni, selain daripada tekanan, diorang sebenarnya tak ada tempat diorang nak lepaskan, ataupun diorang nak lepaskan diorang punya masalah tu pada cara yang tak betul, pada cara yang salah. Padahal mungkin diorang fikir benda tu betul. Macam satu contoh, ada orang cakap mungkin bila ada masalah kewangan, pergi cari ahlong, pergi cari ceti. Memanglah duit tu akan dapat, tapi consequence dia selepas Cik itu. Cik apa tadi? Ceti. Ceti haram. Ceti. Kenapa? Judin ada salah dengar Dia dengan ke? ceti lah tu. Aku ingat cik tikus. Bukan. Apa kaitan pinjam duit dengan tikus? Okay, sama. Okay. Macam itulah juga. Apa orang kata, aku rasa orang zaman sekarang dia menganggap bahawa bila masalah datang dalam hidup dia, dia merasakan bahawa membunuh diri atau mencederakan diri atau apa saja yang menyebabkan pada kehilangan nyawa ataupun kecederaan pada diri sendiri adalah disebabkan dia orang rasa itu sahaja my final option. Tak ada ABCD. Dia memang akan fikir, okay, aku nak bunuh diri. Dia orang dah rasa macam apa yang dia orang buat tu adalah betul pada ketika itu. Kan? So sebab itu aku cakap,
sedangkan even kita sendiri ada masalah kita tersendiri kan. Cuma kita kena tahulah macam mana sebenarnya kita uruskan diri kita untuk atasi benda tu. Memanglah benda tu memang tak boleh nak dihilangkan, memang tak boleh nak dibuang. Tapi kita kena atasi sebelum benda tu atasi diri kita, sebelum pemikiran kita dah jauh fikir benda yang tak sepatutnya. Wallahu a'lam. Syahid Nordin ni antara sahabat jatuh bangun aku. Dia juga seorang trainer of the game bakti. Orang hebat lah ni. Baik. Aku tadi come up dengan satu situation ataupun dua situation berkenaan dengan finance. Okay, contoh seorang. Akulah contoh, kita ambil contoh paling dekat yang senang kau nak bayang kan. Contoh aku ada isu financial sebab contoh let's say aku dah kahwin, amin. Contoh aku dah, Amin. and then nanti baca aku tak boleh nak cakap sampai aku baca. So, hilang aja. Okay, contoh aku dah kahwin and then aku ada isteri, aku dah ada anak 2 orang. Contoh anak tu baru setahun lebih dan anak yang kedua baru lahir. Kata firstborn, apa yang baby, apa istilah dia, lupa. Newborn baby. Newborn baby. So kalau kita tahu anak setahun lebih and then dengan newborn dia banyak memerlukan pakaian kan, banyak pakaian kan, pakaian dan kelengkapan isteri pun kita kena jaga. Dan dalam masa yang sama aku diberhentikan kerja. Okay. So struggle kita nak cari duit itu utama yang kita rasa susah sangat. Okay? So sampai pernah aku cari kerja lagi and then dekat tempat kerja tu aku dibuang. Bukan dibuang, maksudnya diherdik, dimaki, kena kena tu kena ni kan. Situasi kedua, aku juga situasi lain daripada tadi. Aku ada masalah kewangan juga. Aku diberhentikan kerja juga dan aku tak ada duit. Dalam masa yang sama, aku kena bayar kos rawatan umi aku yang tengah sakit. Okay? Aku kena bayar rawatan kos umi aku tengah sakit. So the thing is, masalah sama. Isu financial. Tapi situasinya berbeza. Kalau aku seorang ayah tadi, aku terfikir nak bunuh diri, and then macam mana kalau aku seorang anak, adakah aku akan fikir untuk bunuh diri? So kalau kita bunuh diri, siapa nak jaga umi tadi kan? And then sama juga dengan ayah tadi. Kalau aku bunuh diri, macam mana aku nak jaga anak dengan isteri aku? Takkan nak membiarkan dia orang membesar dengan tersakitnya, dengan terhentinya nafkah, dengan macam-macam lain lah. So isu banyak. Kalau tengok pada isu bunuh diri ni, bukan sebab financial je. Antaranya kita duk sebut tadi depres, antaranya lagi tak kuat untuk cari nafkah, ataupun ada yang isteri dan anak lari tinggal, lepas tu ada yang tuan rumah halau keluar kan. So dah jadi homeless dah. Homeless satu, helpless pun satu. Maksudnya tak ada orang nak tolong. Dia orang seek for help sebenarnya, tapi mungkin kita yang selesa kot. Sampai kita tak tahu ada orang yang lagi perlukan benda tu. And then disebabkan masalah tadi, kita kumpul tadi, final up, lepas tu dah tengok berita ada orang bunuh diri. So benda tu dah jadi macam satu penerimaan dalam masyarakat tau. So bolehlah bunuh diri. That's the bad thing yang kita kena ambil berat masa tu. Azim, mungkin respon Azim? Menarik untuk soalan tu. Macam ni lah, macam tadi petang hari aku ada sembang dengan seorang, orang kata orang hebat lah dalam bahagian isu-isu mental health ni apa semua kan. So dia ada beliau ada berkata yang mana sebenarnya apa, sebab kita ni manusia tau. Bila kita manusia ni, ada orang boleh cakap, alah benda ni simple je, alah benda ni mudah je,
Tapi kepada orang-orang yang macam contoh baru-baru ni, seriously, aku peminat cerita-cerita yang ekstrim yang seram-seram yang bila bapak kan. Contoh macam Saw, lepas tu Final Destination. Tapi video ni buatkan aku macam automatic. Aku tengok dalam around jam 9:30 pagi macam tu, dan aku sakit kepala yang teruk sampai pukul 12 macam tu lah. Which is aku tengok orang terjun bangunan. Dia bukan jatuh yang memang relakan diri. Ni dia lompat dengan keadaan yang lompat, bukan yang macam ni kan. Dia lompat tu tengok sampai bawah dia ketepuk macam kan. Otak aku jadi jam. Aku jadi automatic aku jam. Lepas tu aku tanya ni pakcik tu lah. Pakcik cakap itu biasa tu, benda tu biasa sebab kita ni manusia memang ada sikit perasaan ihsan tu kat orang lain. Tapi bila mana orang yang terjun tu, ketika itu dia tak ada dah siapa-siapa. Dia dah tak fikir apa-apa dah. Dia fikir dengan cara ni, aku dah settle dah. Sebab apa? Manusia ni tak semua sama, tak ada semua keinginan yang sama. Sebab manusia ni sebenarnya ada 3 proses yang kau kena buat. Apa-apa tindakan mesti ada 3 proses ni, which is first kau kena ada idea. Bila kau dah ada idea, automatically kau akan nak plan satu benda tu. So baru akan tindakan. Contoh nak kahwin ataupun contoh nak berjaya. Kau dah ada idea kau nak dapat 4 flat ataupun kau nak dapat first class dalam degree kau. So what your plan? Your plan kau kena study group, apa benda, hormat cikgu apa semua tu lah. So actionnya adalah waktu ketika exam tu, tindakan kau. So manusia ni kita jangan samakan, mangsa tu tak bijak macam tu. Tak, sebab dia tak ada pendamping, dia tak ada orang yang untuk dia nak bercerita. Sebab untuk positif kan dia. Sebab kita bukan apa, kita boleh anggap macam bila orang yang dah luar kawalan, kita anggaplah dia api yang marak. Api yang marak. So bila kita dengari dia, kita fahami dia, kita kasihi dia, automatically api tu akan slow padam. So benda-benda yang kasihi, dengari, fahami tu umpama air untuk orang tua sebenarnya. Kita nampak benda tu simple je. Tapi memang kita tak tahu, aku nak respon apa, aku tak tahu nak respon apa kan. Tapi ketahuilah, orang yang kita share masalah dan kita dengar, dia memang sedap gila tu. Kita macam, ada juga orang dengar masalah kita. Walaupun kita tak tahu nak reply apa. Tapi macam tu lah yang aku boleh bagi. Cia. Baik. Yang pertama tadi idea, yang kedua plan, yang ketiga action aja. Macam tu. Betul. Baik. Antara faktor lain yang menyumbang juga kepada kes bunuh diri ni, yang pertama disebabkan cinta. Ada orang putus cinta, bercerai, isteri lari ataupun suami buat dajal ke dan sebagainya, pukul ke, keganasan rumah tangga kan. Yang kedua pula dia boleh jadi benda satu unsur spiritual tau, gangguan makhluk halus seperti yang viral 2-3 hari lepas. Seram. Kelantan. Memang Kelantan, I tu Terengganu, halus. Hashtag, kalau anda search di mana-mana platform, hashtag Bomoh Muda, semua keluar. Tak ada budak, dia bayar kita je lebih kurang. Dia lagi tu pada aku lah, dia 23, aku baru 19. Sama lah kita 20. Jadi 20 lah. Awet muda. So kita boleh bayangkan umur 20 member baru 23 tapi buat kerja memang expert gila dalam bidang tu. So kalau kita tengok gambar-gambar yang digunakan, alatan yang digunakan, daripada influence sendiri, dia respon ada 2. Yang pertama sihir pemisah, yang kedua sihir pengasih. So mungkin orang tu power, dia tu power dari tu aspek tu. So macam mana benda ni satu, kita tak boleh nak orang kata nak
nak biarkan benda ni bukan faktor kepada penyembuhan diri. So ada juga yang benda ni. And ada juga kes yang melibatkan isu gangguan ni, dia akan menjadi lebih teruk sekiranya orang tu ada depression. Kan? So macam mana respon Fatin? Pak ni bagi kita. Jauh pusing-pusing tu. Okay. Soalan apa tadi? Maksudnya kalau ulang balik soalan. Haji, Kak Yana tanya soalan. Okay, so good spiritual lah orang kata. Oh, soalan macam mana kalau orang tu ada masalah spiritual dan dia ada depression macam tu Tadi Salah. antara faktor yang kita kena ambil kira juga, yang pertama bukan kita ataupun putus cinta ataupun isu keganasan rumah tangga, which is yang si laki pukul isteri ke ataupun isteri pukul laki ke ataupun isteri yang memang lari daripada rumah bawa anak tinggal suami ke. So itu antara faktor bunuh diri juga ataupun depression. Yang kedua itu spiritual tadi. So apa respon daripada Cik Fatin? By the way, Kak Yana yang sedang melihat, inilah Cik Fatin yang menggantikan tempat Kak Yana. Okay, respon. Kak Yana tanya. Ada soalan Statement. Tak apa. Respon yang tadi okay. tu. Nanti soalan ni nak bagi Haji. Distract. Keluarkan dulu. Oh sorry. Aku angkat tu. Makan dulu. Kalau untuk isu apa pandangan untuk orang yang Pandangan melibatkan diri dengan spiritual punya elemen tu Yes. spiritual punya elemen yang tidak elok punya spiritual lah. Apa point dia? Sebabnya kita dah cakap tadi depression tak semestinya kita kena kaitkan dengan iman kan. Sebab ada je bangsa-bangsa lain memang tak ada iman pun, tapi macam mana dia orang pun boleh nak commit suicide. Cuma kalau isunya memang melibatkan spiritual, macam isu-isu yang sekarang ini, itu dah sah-sah memang melibatkan spiritual dia. Mungkin faktor pertama dia bosan, tak ada buat apa, PKP. Dia tak boleh keluar rumah, tak boleh jumpa orang. Kita tak tahu kan. So dia try mungkin dia ada kawan-kawan yang, kalau yang saya tak salah saya lah, dia ada pakcik dia ke apa, yang abang dia ke, tak ingat lah macam mana. Dia maksudnya dia ada kawan yang sekali tak tahulah yang wallahualam betul ke tak cerita yang tu. Tapi maksudnya nak katakan dia banyak faktor boleh jadi isu-isu yang macam tu tau. Antaranya yang tadilah bila tak ada apa nak buat dan bila ada orang yang mengajak untuk buat benda-benda yang mungkin dia nak mencuba, dia tak pernah cuba. Dan kita tengok ada gambar kan, ada gambar-gambar juga kan yang ada dekat sekeliling kawasan dia tu. So mungkin dia tak pernah buat pun sebelum tu. Ke dah berapa tahun? Ada info lebih? Berapa lama dah dia buat tu? Berapa tahun tu tak sure, tapi tengok ke barang-barang yang digunakan memang pro lah. Dah perlu lah. Memang pro kan, ada darah. Hmm. Pos laju menakutkan. So maksudnya macam kalau sebelum ni dia tak pernah buat, kalau tiba-tiba dia buat, maksudnya boleh jadi juga dia baru nak try, dan gambar-gambar tu mungkin dia kumpul tak tahulah siapa-siapa orang yang terlibat dengan family dia ke, orang yang dia ada perasaan tak senang ke, benda macam tu lah. Dan memang kita akan kaitkan dengan iman lah juga. Sebab benda ni memang terang-terang pasal spiritual kan. Sebabnya depression lain. Depression skop yang berbeza. Spiritual punya isu ni pun skop yang berbeza juga. Tapi mungkin boleh jadi juga sebab dia depressed, dia buat benda tu. Tak tahu ni. Ini cara terbaru jugalah kan. Orang yang depressed dia lepaskan dengan cara buat benda yang macam ni. Kita tak tahu macam mana keadaan orang yang depression. Tapi itu antara
action yang mungkin orang yang ada kesihatan mental, masalah kesihatan mental boleh buat. Tapi apa yang saya nak cakapnya, sebenarnya daripada awal, daripada sekecil-kecil stres tu semua orang ada, stres baik dan stres yang negatif. Daripada sekecil-kecil stres lah, kita dah kena belajar untuk cari cara untuk tangani stres tu. Contoh, stres dengan kawan. Kejut kawan bangun subuh tak bangun. So cari cara macam mana tak nak stres. Simbah air ke apa-apa kan. Cari cara. Jangan bagi diri kita stres. Ataupun dengan cara reward diri. Lepas buat kerja, contohlah kita buat assignment stres. So lepas buat assignment, reward diri pergi makan aiskrim. Tengok movie, kejap je. Macam tu contoh. Bila dah berjaya rawat stres, barulah kita boleh kita boleh membendung daripada dapatnya depression dan anxiety tu. Kan kita ada 3 kan, stress, anxiety, depression. Ni 3 serangkai ni memang ada dalam ujian DAS tu. So bila stres kita dah berjaya dirawat, insyaAllah anxiety dan juga depression tu tak akan jadi. Sebab tu sekecil-kecil stres kena rawat sebelum kita benda tu lebih merebak sampai menjadi depression. Okey deh. Kalau orang yang terkena sihir tu kan, orang yang terkena sihir tu, so dia terlalu banyak diganggu oleh iblis-iblis ataupun talbis-talbisnya. So benda tu, sometimes benda tu yang membisikkan, baik kau terjun je, baik kau ambil pisau kau, baik kau tikam dia perut kau, baik kau pergi dia tengah semua. So macam mana tu? Tiba-tiba blank. Okay, maksudnya kalau orang yang kena sihir kan, kalau orang yang kena sihir memang betul kita akan mungkin ada halusinasi daripada dan bisikan-bisikan syaitan yang rajim tu kan. Okay, so macam mana nak buat soalannya? Macam mana kita nak handle kalau kita ataupun orang yang terdekat dengan kita hadapi isu yang macam ni. Perkara pertama yang saya yakin kita boleh buat adalah kita kena tambahkan amalan. Sebab benda ni memang betul-betul berkait dengan spiritual. Sebab bila spiritual ni kita dah kita berjaya tangani, sebab depression tu dia lebih berat berbanding spiritual. Sebenarnya sama berat je. Tapi spiritual ni kita ada cara. Depression mungkin orang tu dah tak ada cara dah. Macam mana nak tangani kan depression? Saya tahu orang yang depression benda tu dia datang tiba-tiba, bukan kita nak. Macam stres, kadang-kadang kita yang create stress tu kan. Tapi depression ni kadang-kadang kita bangun tidur terus rasa macam simptom-simptom depression tu kan. So perkara pertama yang orang tu boleh buat adalah ialah cari perawat. Perawat mesti confirm dia dah cari kan. Dan tambah amalan seperti solat taubat setiap hari. Maksudnya mendekatkan diri dengan lebih banyak, lebih kerap. Sebabnya kebergantungan kita tu sentiasa dekat Allah kan. Apa-apa situation pun kebergantungan kita mesti dekat dia. Bila jadi isu yang sihir ni pun dia yang membenarkan. Jadi bila dia membenarkan, kita kena bergantung dekat dia lah. Sebab dia juga yang menyembuhkan. So tambah amalan. Yang kedua, barulah kita boleh bantu diri sendiri untuk rawat depression tu. Sebab selalunya depression akan dikaitkan dengan bipolar kan. So kadang-kadang bila orang dah ada sihir, bipolar ke halusinasi jin, dia dah jadi lebih complicated kat situ. So rawatlah satu-satu dulu. Maksudnya rawat yang daripada segi spiritual tu dulu. Itu je yang kita boleh kuat. Maksudnya yang kita boleh buat untuk orang tu ataupun untuk diri sendiri. Kuatkan amalan, kuatkan dalaman kita. Dan insyaAllah depression tu kita boleh tangani dengan baik. Itu saja. Mantap. Mantap kaunseling PNM. Kak Yana tanya apa? Intention of commit suicide tidak berlaku dalam tempoh yang singkat. Betul. Apa tu?
Ni statement. Statement. Yalah, statement daripada kaunselor. Ya, betul lah tu. Sebab kalau Jangan cakap macam salah. Engkau bukan psikologi tu. bukan, ya betul lah. Betul lah tu. Tak, sebab kalau kita relate dengan apa yang Fatin cakapkan tadi, betul lah, dia adalah disebabkan macam mana kita percaya dengan dalaman kita sebenarnya. Kalau daripada awal kita rasa macam Allah tu memang tak bersama dengan kita rasa macam kita kurang yakin kita pada Allah, so mudahlah macam Judin cakap, iblis-iblis talbis itu mempengaruhi kita untuk bunuh diri. Tak ada orang yang hari ni dia kena sihir, hari tu dia dah terfikir nak bunuh diri. Tak ada. Walaupun iblis tu dah macam iblis tu sekali mahasut dia nak bunuh diri, tak ada. Dia akan take time, lama-lama sampailah dia rasa macam bunuh diri tu adalah satu jalan yang terbaik. So macam mana kita nak build diri kita, macam mana kita nak kuatkan pegangan kita nak kuatkan yakin kita. Saya tahu memanglah ia berkaitan dengan iman, tetapi kita nak ke tak nak kena ada persediaan, sebab iman tu bukannya dia terbina dengan sendirinya, melainkan kita sendiri yang letak yang sendiri sediakan bahan untuk iman kita tu supaya jadi solid. Jadi macam Fatih cakap, banyakkan amalan dan sebagainya. So kuatkan kita punya keyakinan kita pada Allah, yakin bahawa Allah akan tolong kita, dan insya-Allah itu akan jadi satu pendinding untuk kita supaya tak tak mudah terpengaruh lah dengan bisikan-bisikan laknatullah tu. Yeah, thank you. Azim dia baru nak tanya dia dah keluar dah. Dah tahu je. Ni, anak buah kau Azim. Ya. Hai Luqman. Perempuan halus macam tu, apa yang perlu kaunselor buat? Kalau ikutkan pengalaman, aku pernah dalam 3 ke 4 orang, 4 orang klien yang memang ada background depression, and then juga dia ada orang kata sumber luar ataupun anasir luar berkenaan dengan ni lah. Ada something yang kacau, ada orang hantar sihir pada dia, ada yang memang dia ada kepada keturunan saka sendiri. So kalau macam tu, kalau klien kita ada masalah gangguan halus macam tu, apa yang kaunselor boleh buat? Sekejap. Jim, welcome back. Zina masuk Line dia kot. Ni perkama ke apa ni? Tadi masuk perkama tak? Apa balik? Aku sama soalan Luqman tadi. Kalau apa yang aku buat, yang pertamanya sebab aku tak ada kemahiran dalam rawatan Islam. So aku tak ada benda tu. So yang pertamanya aku akan minta klien tu untuk refer perawat dulu. Yang pertama, sekiranya kalau jumpa perawat tu, and then perawat tu kata ada maksudnya ada gangguan ataupun anasir tu. So bila dia kata ada, for surely memang perawat tu akan bagi ayat-ayat ruqyah ataupun bagi amal yang boleh diamalkan lah. Serelate dengan apa yang Fatih cakap tadi. Orang kata apa, beramal ataupun benda tu macam kita kukuhkan balik kita punya tapak gitu. Kita engkau nak lawan setan, nak boleh. Setan dulu setan lagi alim daripada malaikat. Engkau nak lawan setan, engkau siapa? Dari Allah dah kata kalau engkau beramal dengan ayat-ayat ni, Allah dah kata kalau engkau baca ayat ni, syaitan tak suka. Kalau engkau baca Quran, syaitan tak suka, dia tak nak, dia lari. Sebuah benda tu. So dalam pada kita baca, kita kena faham juga. Sebab apa? Bila kita faham, lagi lah orang kata pencerapan ataupun kata kefahaman dalam diri tu lagi lah. Sama juga kalau kau baca, engkau tak reti bahasa Inggeris, tapi engkau baca karangan dalam bahasa Inggeris, kau faham tak? Kau tak faham juga, kau akan dapat kesalahan pada ejaan dia ke. Sebenarnya tu sama juga Al-Quran ni. Kalau kau baca tak baca maksud, so kita tak faham betul-betul apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sedangkan benda tu surat cinta daripada Tuhan untuk kita. Kalau kita tak faham, tak boleh juga. So terusnya apa yang kaunselor ini aku jawab atas pengalaman aku.
Jangan stres. Aku rasa line tu dia suruh simpan untuk screen je lagi ni. Okay. And then pergi dekat klien tu, consult balik apa yang orang kata langkah minima yang dia boleh buat. Kalau sihir ni dia kena rawat lah, tapi kalau ada saka dia ada proses-proses dia. So dia mesti kena go on dengan rawatan Islam, dan juga kita bantu dari segi orang kata sokongan daripada dia. Sebab kalau for sure ni klien yang macam ni dia tak mengambil masa yang singkat. Paling lama aku pernah stay dengan klien ni 3 years, 3 tahun. Tapi bukanlah sentiasa buat sesi, tak juga. So kadang dia perlukan, dia bagi tahu lah, kita buat sesi balik. Tapi as counselor, kalau ada klien yang related dengan this issue, memang kena sabar sikit. Sebab dia memang going through, memang korang kena sabar lah. Dia bukan just sit session, dah habis tu korang dah boleh cut off, tak. Sometimes korang rasa dah boleh cut off, tapi dia akan cari balik. Gitu. Jim, kau buat hal ni Jim. Kamar kejap kau sendiri. Cuba kau cari tempat lain Jim. Itu dia respon aku. Selesaikan dulu rawatan. Selesaikan rawatan. Sebab benda tu dah jadi kunci. Kenapa double sound? Tu Ajim. Ajim ni lah. Aduh. Bergaul. Ikut. Ikut. Macam mana ni? Tak kisah sambung. Ya, ada lagi go through kepada benda tu tetap akan berlaku. To make sure client bantu klien untuk laut benda tu. Beramal. Sakit hati. Pasal apa? Kuat. Dia macam kuat. Lepas tu line judi pun tenggelam timbul. Ajib dia kata pasal kau boleh. Keluar soalan. Ni okey lah. Apa aku kena jadi nama. Ajib okey punca dia. Tak, dia sebab kalau memang line, kalau nak tahu line orang tu problem tak, kalau double memang line dia tu lah. Sebab line dia struggle nak send data tu kat kita kan. Okay, by the way kita dah pukul 12. So aku ingat dalam mungkin kita kata-kata terakhir lah, apa yang korang boleh cakapkan, apa yang korang boleh cakap bagi tahu ataupun nasihat dekat kawan-kawan yang tengah tengok ni. Siapa yang langkah perlu buat sekiranya kalau ada simptom ataupun thoughts suicidal dalam kepala tu, apa yang kita boleh buat? Silakan Cik Fatin Nabihah. Mira dulu. Tengah fikir tak? Mira. Silakan Mira. Boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekiranya tapi sebelum tu lah, pertama sekali kita bantu diri kita. Kita je yang boleh bantu diri kita sebenarnya, kan? Dalam surah Ar-Ra'd pernah kata Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga dia mengubah nasib diri sendiri. So aku faham mungkin bukan dalam kalangan followers kita punya viewers sekarang, ada yang kat luar sana mungkin marahkan kerajaan, marahkan institusi-institusi yang macam diam, tak ambil apa-apa tindakan terhadap kes bunuh diri yang Mak kata Judin setiap hari mesti ada. Kan, hari ni ada orang bunuh diri macam apa function kaunselor, apa function ni, tak ada siapa yang nak ambil tindakan ke? Yang pertama sekali, jangan duduk sorang-sorang lah, jangan bersendirian. Sebab kebanyakan antara kita ni menganggap bahawa memendam masalah itu adalah satu jalan yang dirasa macam terbaik. So jangan pendamkan diri sendiri, sebab bila korang pendam, dan apatah lagi kita yang selaku memerhatikan macam-macam masalah yang berlaku kat sekeliling kita dok rasa macam bila orang tu bersuara pasal tu, kita pun terikut setuju. Macam Judin cakap,
kebanyakan orang yang bunuh diri ni dia sebenarnya tak ada niat pun nak bunuh diri, tapi dia asyik tengok keluar swipe je Facebook hari ni bunuh diri, asyik tengok bunuh diri sebab isteri tinggalkan dia lah, sebab masalah kewangan dan sebagainya. So dia ada tendensi untuk diri dia terpengaruh untuk bunuh diri. Sama juga macam orang-orang yang nak kata macam kerajaan ataupun jabatan agama ataupun kaunselor yang tak ambil langsung tindakan, gagal dan sebagainya. Apa-apa pun kita kena tengok pada diri kita sendiri, kan? Sebab kami dalam kaunseling, kami belajar bahawa kami meletakkan diri kami dalam kasut klien. So kalau kita hanya mampu cakap pasal itu, cakap pasal ini, cakap pasal orang yang depression, orang yang ni lemah iman, tak ada iman dan sebagainya, tapi kita sendiri tak merasa, memanglah kita tak rasa benda tu, tapi at least sekurang-kurangnya kita nasihatkan diri kita. Kalau anda kata kita yang ada thoughts macam tu, kita kena cari orang, jangan duduk seorang-seorang. Tapi kalau kita yang menjadi pemerhati kepada kes-kes bunuh diri yang hanya tahu cakap dan jatuh hukum, dan lagi teruk lagi dosa besar, lagi bersangka buruk, cakap orang tu lemah iman dan sebagainya, so kena muhasabah balik dari kita, kan? Sebab takut kita sekarang ni dah ujian Allah. Semua orang diuji. Ini bukan satu benda mudah. Even tadi kita ada baca tadi, depression tu lagi sakit serangan dia berbanding COVID-19 kan. So itulah, kita antara satu sama lain jaga antara satu sama lain. Dan kalau kita rasa kita tak membantu orang pun, paling common kita menjadi pendengar ataupun tutup mulut kita yang mungkin tak mampu membantu sangat dekat tu. Sebab kita takut orang yang ada masalah bila dia baca komen-komen ataupun dia baca benda-benda macam tu, dia akan influence dan sebagainya. Itulah mungkin daripada saya. Okay, thank you Mirul. Nasib baik dah habis. Kalau terus lagi habis point kat orang lain ni. Sikit je tu. Ajim mungkin, Jim? Sebelum lain sangkut. Okey lah. Okey, tak bergaung. Tapi lately ni aku rasa dekat Aduh, wifi sangkut. rumah ni pelik sikit lah. Aku aneh-aneh Okey. Faham. Oh ya? Okay, sila. Jari tu. Aku rasa Dengar. aku dah habis dekat dengan wifi lah. Damn Okey. cincang. Teruskan. Sebelum lain tu kacau. Okay. Apa kau buat ni, Jim? Dia dapat habis point soalan je. tak tu. Tak shoot. Oi, Ya Apa yang- Allah. lain okey lah. Dapat tak soalannya? Dapat lah ni Jim. Apa yang kena buat Jim sekarang? Everyone dan lagi-lagi yang depression. Pesanan untuk orang yang ada Oh, lain kau bodoh. Cuba kau tutup mata, Jim. Kau tutup mata. Tarik nafas melalui hidung. Lepas tu gigit bibir bawah. Okay, kita sambung dulu lah. Silakan. Silakan. Okay, Masih time. sebenarnya sama je macam Mirul. Apa yang kita boleh bagilah setakat apa yang saya boleh fikirkan. Iaitu yang pertama, ada je kalau terdetik je intention ataupun niat untuk nak bunuh diri tu, please cari sokongan, cari orang. Kita manusia takkan boleh lari daripada manusia juga. Fitrah kita kena berkomunikasi dengan manusia. Ataupun kalau kita nak cari kehidupan lain, contohnya kucing. Kucing tak boleh nak cakap. Kucing mungkin boleh jadi release tempat untuk kita release stress, tapi terapi. Tapi dia tak memberi respon dekat kita kan. So kalau dengan manusia akan memberi respon walaupun dengan hanya mendengar je, macam Mirul cakap tadi kan. So yang pertama memang kena cari sokongan. Carilah orang yang kita percaya. Jangan cari orang yang kita tahu-tahu memang makcik bawah. Pakcik bawah. So carilah orang yang memang kita percaya. Kaunselor pun memang ada. Kaunselor insya-Allah, sebab kita memang ada
lesen kaunselor kan, kaunselor berdaftar. Jadi kalau kaunselor pun bocorkan rahsia, bocorkan apa yang diceritakan oleh klien, korang boleh saman kaunselor tersebut. Okay. So tak ada alasan untuk tak cari manusia, tak cari sokongan. Sebab sokongan merata-rata. Tak apalah. Tak apalah. Okay. Lepas tu. Sebenarnya nak kaitkan dengan isu. Tak, sebenarnya nak kaitkan dengan merata dah dia pergi Kaitkan dengan isu? Saya nak kaitkan sikit dengan isu Zul Farhan. Tapi tak apa, viewers tinggal 6 orang je. So tak sensitif sangat kot. Saya, korang pun mesti pernah tanya Cik Syahan yang PNM. Isu Zul Farhan ni, arwah tu sendiri sebenarnya dia tak dapatkan bantuan pun dekat orang lain. Maksudnya kalau betul dia tak apalah tinggal 8 orang kan. Kalau betul dia tak bersalah, dia boleh je dapatkan bantuan daripada orang luar. Pun ada social media dia boleh je viralkan kat mana-mana yang dia sedang dibuli, dia sedang apa semua kan. Tapi dia tak minta bantuan tu. Even kaunselor pun ada. Kaunselor tak tahu, TNC, HEPA semua tak tahu. So nak cakap kat sini, ada je apa-apa isu, ada je apa-apa situation yang melanda diri korang semua, terus dapatkan sokongan. Cari orang yang boleh korang percayalah. Dan yang kedua, cari selamkan diri korang dengan positif environment lah. Kalau situation tu terlalu toksik, kalau tempat kerja tu terlalu toksik, berhenti kerja, cari tempat kerja lain. Susah sangat. Betul. Kalau environment tu terlalu toksik, cari environment yang lain. Kalau benda tu datang dari family sendiri, then korang kena cari cara untuk releasekan korang punya the toxic vibes tu, negative vibes tu. Dengan cara mungkin yelah cerita dekat kawan, selalu video call. Antara satu lagi cara untuk kita selalu jumpa orang. Kalau COVID ni tak boleh jumpa, selalulah buat video call dengan kawan-kawan. Sekarang dah boleh 8 orang kan. Kalau nak lebih ramai buatlah Zoom ke Meet ke. So tak ada alasan pun untuk kita tak ada kawan tu. Semua sekarang semua ada online. Yang tadi yang kedua tu, yang kedua tadi poinnya apa tadi? Apa tadi yang kedua? Positif kan. Carilah baca. Ada seorang kawan ni dia pernah depression, tapi apa yang dia buat, setiap pagi dia bangun, dia memang dah follow IG dan Twitter yang pasal positive quotes. So tu pun antara cara yang berkesan jugalah untuk dia. Yang korang boleh buat juga. Cari positive quotes yang membina, yang membantu untuk kita terus hidup dengan baiklah di masa hadapan pada esok hari dan seterusnya. Tu je, 2 je dari saya. Azim dah hilang. Ding. Yo. Aku ada statement yang mana mungkin kau boleh jatuh khulasah lah. Penutup kan. Okay. Kan macam sekarang. Jadi balik. Susah nak cakap ni. Okay, try lah. Okay. Tapi dia punya gap masa dia macam Okay, macam sekarang kita sekarang yang baru-baru viral adalah macam mana remaja-remaja kita ni banyak terjebak dalam isu macam Fatin cakap, cari pacan. Cuma diorang tercari orang yang salah. Macam sekarang diorang tak sedar yang diorang sebenarnya kalau bahasa kasarnya melacurkan diri mereka. Ada yang sampai sanggup, dan lagi yang ada macam financial issue, ada yang sanggup cari duit dengan cara yang salah, dan lagi ada sekarang kes yang kena bully sebab rebutkan lelaki dan sebagainya, sampai menyebabkan kecederaan dan pastinya akan lorong pada stres, depression dan tekanan yang mendalam kan. So bagi Ding lah, macam mana apa nasihat kau pada orang yang menganggap memberontak itu adalah salah satu cara untuk dia lepaskan stres? Memberontak kan? So yang tadi kes lah kan? Yang tadi kes. Dia anggap memberontak. Memberontak untuk melepaskan amarah ataupun stres tak ada masalah. Cuma cara tu menentukan betul ataupun salah. Last tak boleh. Boleh kau?
Boleh buka. Okay Jim, tak apa Jim. Tak apa, Sarah. Engkau boleh je type kat situ Jim. Nanti viewers baca. So, nak memberontak tak ada masalah. Cuma memberontak tu kena cara. Kalau kena cara betul, engkau akan release dengan cara yang betul. Tapi kalau engkau release dengan cara tak betul, engkau akan mendatangkan negativity ataupun toxic pada diri kau sendiri, pada orang sekeliling kau dan pada orang yang kau lepaskan. So kalau kau berontak pada keluarga kau akan tengok kalau kau kena pukul lah. Tapi kalau kau kena halau ke, kena maki ke, tapi kalau kau nak berontak, kau pergi keluar, kau pergi pantai, kau meraung ke, that's okay. Tapi to all yang memang dalam family pernah ada toxic family, aku doa semoga kau terus kuat. Engkau mesti dah observe daripada family kau sendiri. Dan mulai hari ni, tanam dalam diri kau jangan jadi macam dia. Once kau dah ada family nanti, binalah keluarga kau sebaiknya. Kalau kau sambung ataupun buat balik macam yang family kau buat kau tak ada beza pun dengan dia. Teringat juga Ustaz Dan pernah cakap, kita dalam hidup kita pernah ada kan orang dewasa atau orang tua yang kita tak suka kan. Dia pernah ada kan, Mirul, Fatin? Pernah ada tak? Nah, Tak suka lah pakcik ni. Tak suka lah Ustaz ni masa sekolah dulu, Ustazah ni. Bos. Ya, kalau kerja. Tapi bukan dekat FNM Bukan sekarang punya. bukan sekarang, jangan. So kita mesti ada tendensi untuk tak suka. Sebab apa? Mungkin sebab attitude pada orang tu sendiri. And then aku nak mulai hari ni, kau tanam dari diri kau jangan jadi macam dia. Tapi kalau one day kau membesar, dan kau dah ada title tu, dah ada jawatan tu, kalau kau buat sama macam dia, kau dah dia tak ada beza. So kau akan memburukkan persepsi negativity pada budak-budak yang akan datang nanti. Sama juga sekarang. Lagi-lagi kaunselor punya title kan? Yes, kaunselor punya title. So jaga soal kaunselor, hati-hati. And then untuk pada diri masing-masing, kalau kau nak memberontak, silakan. Tapi memberontak dengan cara yang baik. Kalau kau pendam, itu akan jadi masalah juga. Tapi kalau kau memberontak dengan cara yang salah, itu lagi masalah. Sebab itu lagi masalah, kau akan terima physically ataupun direct waktu itu juga. Tapi kalau kau pendam, itu akan terima masalah dalaman, which is stress, depression. Dan kalau melibatkan trauma, dia akan mengikut kepada PTSD ataupun bipolar dan sebagainya. Benda tu luas lagi kalau kita nak bincang benda tu. Itu saja daripada aku. Kalau kau nak lepaskan, kau lepaskan aja, tapi dengan cara yang betul. And then untuk tambahan, lastly from me, kalau ada intention dalam kepala kau untuk suicide attempt, salah cakap nak bunuh diri ke, cakap nak sihir orang, nak santau orang ke, aku tampar kau. Kalau kau ada benda-benda tu, make sure benda tu tak berlarutan selama 2 minit. Make sure benda tu dalam kepala kau tak lama, 2 minit. Ataupun tak lebih 10 saat. Paling lama 2 minit lah. Tapi paling kejap, jangan lebih 10 saat. Kalau lebih pada tu, engkau akan terbawa imajinasi macam mana kau buat. Contoh kalau kau ada suicide dalam kepala, jangan fikir nak bunuh diri, so kau akan terbayang macam mana kau bunuh diri. Kau akan ditali dan sebagainya, terjun, kau akan terbayang mana tu. Ini kau akan bayang kau jatuh macam mana. Tapi kalau in terms of 10 second hingga 2 minit tu, kalau kau dah terbayang kan, kau bangun terus, kau pergi buat benda-benda lain, itu akan mematikan benda tu. Tapi kalau kau stuck, kau diam je, kau layankan benda tu je, kau rasa sedap benda tu, lepas tu tengok video-video, itu memang kau cari pasal lah. Sama ada kau yang mampus ataupun mental kau yang mampus ni. Sorry bahasa kasar tau. Benda ni tak relax. So kau kena take it serious. Itu saja pada aku. Haji, mungkin kau nak macam nak cari part lain tu. Silakan Haji. Benda ni tak relax. Benda ni tak relax tu. Benda ni tak relax. Nak ciri ni tak relax juga. Member terakhir tadi. Silakan. Okay, aku rasa aku buat short and sweet sebab aku rasa cute sekarang ni. So untuk kepada 9 penonton yang masih melihat, apa yang saya nak katakan adalah
Anda di dunia ini tidak bersorangan. Sebab apa anda duduk di dunia, bukan duduk dekat planet Marik ke, dekat hal ke, tak. Kita berada di bumi dan yang kita tahu bumi ni ramai orang. Sebab kita duduk dalam bermasyarakat. Mengapa anda perlu bersorang? Kerana kami ada di sini untuk teman anda. Okey. Kepada yang tadi. Okey, kepada yang ketahuilah yang kita memang ada masa untuk bersendiri, tapi bukan bersendiri yang untuk meratapi kesedihan yang kita alami. Bersendiri ni sebenarnya kita ambil time untuk kita bernafas kembali, untuk kita berfikir balik apa yang kita buat sebelum ni. Macam itulah. Sebab kita kat dunia ni tak rugi pun orang yang beristighfarah dan tidak rugi kepada orang yang tidak menyesal orang yang suka bermusyawarah gitu. Fulah. Istikharah Baik, dan Jim. bermusyawarah. Memang kita cakap lah, memang tak ada yang seorang-seorang. Memang everything kita ada partner, ada kawan-kawan kita. So dampingilah mereka. Janganlah kita rasa yes memang kita akan choice kawan-kawan kita, tapi kita sendiri kena bagi peluang kepada kawan kita tu untuk dia menemani kita. Itu saja. Betul. Itu saja. Poin kita semua sama kan? Betul. Sedangkan Adam pun, kalau betul lah Adam tu boleh seorang diri, kenapa Allah ciptakan Hawa? So agak mustahil lah kalau korang nak claim korang boleh duduk seorang-seorang sebenarnya. Betul. Menarik apa ini? Apa pendapat anda? Oi, semenjak masuk webinar ni macam-macam Ada buat like lah. Tu lah. Okey, aku rasa itu saja. Untuk borak-borak mental health malam ni, terima kasih Mirul, terima kasih Fatin, terima kasih Ajim. Sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Dan juga viewers selfie. daripada awal sampai habis nanti. Sampai habis sekarang. Terima kasih yang menonton. Nanti save lah live ni. Cik. So yang tengah tengok bersama kita, Afrina Muhammad dan juga Bai Hazwani, terima kasih. Dan selebihnya tu adalah kita berempat. And then apa nak cakap? And then untuk makluman semua benda ni, and this is first time, and nantikan seterusnya. InsyaAllah. Dari kami. Let's Dari spread positivity. Thank you all. Kita jumpa lagi next time. Stay safe everyone. Bye. Assalamualaikum. Screenshot.